Ada soalan dokter? Oh, boleh. Sila. Saya tidak nampak di slide ini. Tidak, saya tolong baca dari Maya. Adakah kemahiran menulis teks ucapan ini adalah bakat semula jadi ataupun kemahiran yang boleh diasah? Oh, itu soalan yang bagus dan jawapan dia tadi ada yang sebut bakat alam, bakat biasa. Nanti slide akan datang ni saya rasa saya akan go further. Okey, untuk makluman itulah seperti yang saya maklumkan tadi. Saya ambil contoh saya lah. Contoh. Dalam keluarga saya ni tidak ada yang berbakat penulis. Maksud saya ni parent saya ataupun datuk saya. Tetapi bila saya meneliti waris saya, macam ada juga yang dulu seorang yang hebat dalam berkata-kata lah. Kita tidak tahu zaman yang lampau hebat berkata-kata tu macam mana. So mungkin ada faktor genetik contoh, tapi bukan dia immediate family, mungkin dari sebelah datuk dan sebagainya. Itu satu, itu kita panggil bakat alami. Tetapi bakat itu tidak akan bersinar, tidak akan menjadikan saya seperti hari ini kalau saya tidak gilap bakat itu. Jadi maksudnya di sini ialah bakat yang diwarisi ini mungkin juga betul untuk menjadikan kita seorang yang berkemampuan, berkebolehan. Paling penting ialah kita punya usaha untuk menggilap minat kita itu. Ya, apapun kita buat, kalau kita gilap, kita akan berbakat. Dan saya punya pengalaman, ilmu yang saya ada ni, minta maaf saya guna perkataan ilmu ya, sebab saya belajar dari orang. Ilmu yang saya ada ni bukan saya dapat semalam, bukan saya dapat setahun yang lepas. Saya dapat sejak tahun 1992 lagi. Ingat, pengalaman pertama saya ialah menghasilkan draft ucapan untuk Allahyarham Tun Gafar Baba, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang merasmikan Sekolah Menengah Kebangsaan Tandik tahun 92. Saya pembuat ucapan itu, tetapi ditapis oleh pengetua dan pengarah pendidikan masa itu dan ketua pengarah pendidikan masa itu untuk TPM masa itu membacanya. Tapi bila TPM membaca, saya amati lebih kurang isi yang saya buat. Jadi saya menggilap itu. Saya menggilap beberapa tahun, 92, sekarang sudah almost 25 years kan. Itulah sebenarnya kita tidak ada limitation of learning. Ya, harap menjawablah soalan tu. Nanti saya akan elaborate bila sampai slide tu ya. Terima kasih. Yang penting minat. Kalau tidak minat, apapun tidak boleh kan? Ya. Okey, kita pergi kepada babak ketiga. Babak. There are 3 things to aim at public speaking. Ini saya ambil daripada ni lah. First, to get into your subject. Maksudnya di sini yang pertama ialah kita mesti memahami subjek tersebut. Kita mesti memahami majlis tersebut. Barulah kita boleh menulis tentangnya. Kedua, kita to get your subject into yourself. Bila kita sudah memahami, adakah bila kita menulis selepas itu automatik dia matching dengan objektif kita menulis. Itu peringkat kedua. Dan ketiga ialah apabila ada first dan second tu, rasanya easily our hearers, our audience, our khalayak akan terpikat dan terpesona. Tapi itu adalah satu cabaran yang ketiga lah. So itu maksudnya. So untuk menghasilkan ini kita kena tahu gaya pengucapan. Gaya pengucapan ni saya cuba membezakan. Saya cuba membezakan gaya pengucapan orang yang menulis teks ucapan dan orang yang menyampaikan ucapan. Kita kena faham ya. Apabila kita menulis ucapan, kita kena lihat kepada orang yang berucap itu. Okey, kita ambil contoh ya. Abdullah Ahmad Badawi, Mahathir Mohamad, Datuk Najib. Contoh, 3 orang ni kalau kita teliti betul-betul, mereka mempunyai personality yang berbeza. Minta maaf saya guna first name mereka ya. Abdullah Ahmad Badawi, Mahathir dan Najib. Bila kita buat ucapan untuk mereka ni, saya mesti dia punya konsep, konteks, bunyi, isi ucapan tu berbeza. Abdullah dengan hadarinya, Mahathir dengan dia punya ni, dan Najib dengan dia punya konsep. Jadi maksud saya di sini ialah apabila kita membuat ucapan, kita kena renung, kita kena faham, kita kena tahu ucapan ni akan dibaca oleh siapa. Ya, sebab setiap isi ucapan itu, setiap ayat yang kita bina itu perlu sesuai dengan orang itu. Itu yang saya buat sebenarnya. Apabila saya membuat ucapan untuk Datuk Nasir Tun Sakaran, orangnya
sangat humble. Dia tidak, bila dia berucap, dia jarang ucapan itu nada yang tinggi. Dia nadanya lebih kepada Islam hadari. Itu Datuk Nasir Tun Sakaran. Saya pernah membuat satu ucapan kepada seorang menteri, tidak perlu saya sebut namanya. Orangnya very agresif. Jadi saya ubah konteks dia. Banyak ayat-ayat tu ayat-ayat yang melaung dan meraung. Begitu. Saya kena tengok personality orang tu. Ada satu orang tu, dia jenis sebutan tidak betul. Z jadi J, Jekaria, betul. H jadi A, Hadari, padahal Hadari. Jadi saya kena strengthen setiap ayat tu agar itu tidak menimbulkan atau agar isi itu menunjukkan siapa dia. Ya, kita jangan buat konteks, konten ataupun isi kepada orang yang mengubah dia punya personality. Satu, dia akan fail. Dia akan fail itu bila dia menyampaikan, tidak sampai itu. Yang kedua, akan memalukan dia sendiri itu. Sebab orang akan berkata, orang akan menilai, macam dia meniru si Anu kan? Contoh begitu. So itulah very important. Bila kita buat ucapan itu, kita berfikir dalam konteks orang yang berucap. Bukan kita ya, bukan kita. Ini yang kesilapan selalu berlaku di majlis-majlis. Saya notice ni, saya observe ini, sama ada di UMS ataupun di luar sebelum saya join UMS di Kerajaan Negeri. Apabila penganjur membuat ucapan, mereka membuat ucapan dalam konteks, minta maaf, kepala mereka. Mereka tidak buat ucapan dalam konteks menteri yang mereka buatkan ucapan itu. Which is not that way lah. Ya? So, aura orang yang menyampaikan ucapan itu penting. Dan untuk meningkatkan aura orang itu, kita kena tengok sama ada dia ni aura gaya dia rendah, sederhana atau tinggi. Ya. Dan selain daripada itu, khalayak punya aura kepahaman pun kita kena faham juga kepahaman tu. Dia kena matching lah. Macam saya beritahu tadi, kalau di komuniti apa dia punya konsep aura gaya yang perlu digunakan. So kita ada 3 level, rendah, sederhana dan tinggi. So ini penting supaya berlaku komunikasi mesej yang jelas antara sender dan receiver, pengirim dan penerima ya. So satu gaya rendah iaitu gaya muda, kurang berpendidikan, maksud saya kalau kita pergi komuniti kan, ataupun kanak-kanak prasekolah, dia ada konsep dia, gaya dia, bagaimana gaya pengucapan tu. Sederhana, santai ini biasa yang informal lah ya, bersahaja, tidak terlampau protokol. Tinggi ini kalau yang macam di parlimen, di adun, dan sebagainya. Politik lah selalunya ya. Dan international conference. Gaya penulisan, kamu nampakkan di panjang tu. Minta maaf lah, saya buat ucapan ni semalam, pukul 12 malam. Di time saya tulis di itu memang ngantuk sangat. Ya, sebenarnya benda ni lama saya sudah ada, cuma tahulah sibuk kan. Jadi pengarah ni macam sibuk betul pula saya. Harap-harap saya tidak disambung jadi pengarah. Supaya saya banyak masa menulis dan membaca. So di panjang betul sampai baru saya perasan saya tertekan itu tab di panjang betul. The idea that I want to share ialah apabila kita membuat ucapan, jangan buat ucapan time mengantuk. Sebenarnya saya canon yang itu betul. Jangan buat ucapan time kita ngantuk, time kita stres, time kita sibuk sangatlah. Sebab apabila kita buat ucapan dalam keadaan mengantuk, inilah yang akan berlaku. Pernah satu ketika saya menerima satu draft ucapan dari penganjur, berlaku isu-isu begini ya. Kadang-kadang typonya luar biasa dan dia punya font macam-macam size dan sebagainya. Okay. So ini yang lain tu adalah lebih kepada yang tadi itulah ya, gaya rendah, gaya sederhana dan gaya tinggi. So ingat ya, kalau kita buat ucapan, buatlah dalam keadaan kita fresh ya. Jangan buat tengah malam, boleh tengah malam tapi jangan terlampau mengantuk. Ya, jangan terlampau mengantuk sebab kesannya macam inilah banyak D-nya. Tiba-tiba pergi S pula kan.